Allah, benda-benda besar ni kena jaga niat sungguh-sungguh. Kalau kecil-kecil tak apalah, macam makan, minum, lebih kurang kan, jumpa kawan, tak apa. Benda-benda besar, baru ni apa benda besarnya? Masjid saya rekod kutipan Jumaat minggu lepas, hari Jumaat lepas, hari ni hari apa? Hari Selasa kan, hari Jumaat semalam, Jumaat lepas, 33,000. Ada seorang hamba Allah, dia masuk dalam tabung masjid, tuan-tuan tahu berapa tu? Duit not 100 tu ada 260 keping. Maknanya 26,000. Dia seorang je. Kita tak tahu. Kita ada banyak tabung, ada tabung wakaf, tabung anak yatim, tabung macam-macam lah. Tapi dia tak masuk, dia masuk tabung masjid, memang untuk masjidnya. 25,000, 26,000 dia seorang saja. Bayangkan kalau tak ikhlas, kalau semata-mata nak nama, Allahu Akbar, melayang begitu sahaja. Kutipan tak pernah sebelum PKP pun tak pernah. Sebelum PKP dapatlah 15,000 seminggu 15,000 seminggu. Surau ni tak pastilah. Tapi masjid UTM tu sebelah tu kan Felda ramai kan, orang Mindef, orang Felda, orang apa semua tu ramai. Sebelum ni ada hamba Allah tu setiap minggu 1,000 dia ikat RM1,000, dia masuk dalam tabung setiap minggu. Lepas dia mati tu, meninggal tu, barulah tak ada duit tu, barulah saya tahu dia yang derma. Punyalah nak sembunyikan daripada pengetahuan orang ramai. Macam tu juga orang bagi pisang, orang bagi apa kat masjid ni. Bila pisang tu tak ada, bila dia meninggal pun kita tahu pisang tu tak ada. Dia yang bagi jemaah tu makan pisang. Bila tak ada 1,000, kita duk kira setiap minggu kan, kira 1,000 tu tak ada, rupanya ada arwah. Sejak dia arwah tu, baru kita tahu dia yang bagi setiap minggu 1,000. Dan dalam keadaan gawat macam ni pun ada orang boleh bagi derma kat masjid, bukan bagi cek tu, bagi cash macam tu, RM25,000. Dan kutipan kita minggu lepas bercanak naik jadi 33,000. PKP ni tak banyak lah, 6,000, 7,000 je kan. Sebab itulah niat kena jagalah. Niatkan anak sekolah, hantar anak pelajaran. Ramai orang tak dapat pahala daripada apa? Daripada hantar anak belajar. Ramai anak-anak kita belajar medik, anak kita belajar engineering, sepatutnya dia dapat pahala. Bukan belajar agama sahaja, bukan yang hantar ke Azhar saja, yang hantar ke UK, yang hantar ke US, yang hantar ke Jepun, yang hantar ke Australia, yang hantar ke New Zealand, belajar engineering, belajar elektrika dan sebagainya. Sepatutnya dia dapat pahala juga, sebab ilmu tu ilmu Tuhan yang punya. Tapi ramai orang tak dapat pahala daripada 3-4 tahun dia belajar. Allahu Akbar. Nak cerita pentingnya niat lah. Sebab itulah hadis yang berkaitan dengan niat ni, dia bukan 1-2 hadis ni, dia panjang lagi ni, yang kita akan jumpa dari bulan ke bulan ya. Yang keduanya, hadis ini memberi peringatan kepada manusia supaya tidak menyertai golongan yang zalim dan jahat. Maknanya apa? Kita jangan terlibat dengan aktiviti join orang kan, yang buat kerja-kerja zalim dan jahat ini. Takut kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga akan kenalah. Sebab tu amar ma'ruf nahi munkar ni dia kena hidup dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya kita semua bertanggungjawab di atas aktiviti masyarakat yang berlaku depan mata kita, depan rumah kita kan, depan surau masjid kita. Kita kena ambil cakna benda tu. Yang ketiga, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah pasti akan berlaku walaupun tidak diketahui masa dan tempat, kerana ia adalah perkhabaran ghaib yang wajib diimani. Sebab itulah apa yang Nabi sampaikan, benda tu pasti akan berlaku. Sebab itulah orientalis kalau kita belajar tentang hadis, kita akan belajar macam mana orientalis mengkaji hadis. Mereka, bila Nabi sebut tentang sesuatu benda akan berlaku di akhir zaman, benda tu pasti akan berlaku. Sebab tu orientalis siapa dia? Orientalis adalah cendekiawan barat, Eropah,
Amerika, Britain, Spanyol, Perancis, negara-negara barat yang mengkaji tentang timur, mengkaji tentang kita ni. Sebab itulah dan juga mengkaji tentang Islam. Mereka, dan kita lalu kalau orang yang kaji tentang belajar tentang hadis ni, dia akan dengar nama-nama orientalis macam Goldziher sebagainya. Mereka ni sangat mahir tentang Islam, sampai mengarang kitab Mu'jam tu dikarang oleh orang kafir untuk memudahkan orang Islam mengkaji tentang Islam. Sampai tahap itu semangat mereka. Mereka mengkaji hadis, Al-Quran, sampai mereka hafaz Al-Quran. Dan mereka, sebahagian kecil pada mereka, bertemu dan dapat hidayah daripada Islam. Daripada kajian mereka itu mereka dapat hidayah. Bayangkan kita orang Islam tak mengkaji Quran kita sendiri. Orang bukan Islam sibuk mengkaji Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ni sangat-sangat hebat. Tuan-tuan tahu kan? Sebab itulah Quran yang ditulis, khat yang tulis, kita bayar tukar khat berapa? Kami bayar tukar khat tulis surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, sampai habis. 250,000 kalau tak silap, untuk mencantikkan dinding. Saya tak setuju, tapi macam mana kita kerja dengan orang kan, duit sebanyak itu kan, duit sebanyak itu, padahal orang tak tahu baca pun, orang tengok orang tak tahu benda pun. Tetapi kalau saya sebutkan berkali-kali sebelum ni, kalau kaji, orang sanggup kaji Nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, demi pena dan apa yang mereka catatkan, itu boleh keluar macam-macam PhD yang berkaitan dengan pena saja. Sebab tu saya kata, kalau Quran ni kalau nak kaji daripada Alif Lam Mim tu, Allahu Akbar, tak cukup PhD nak buat lah, tak cukup PhD nak buat. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, perkataan Alkitab tu saja macam-macam PhD boleh keluar. Tentang surah Fatihah saja, tuan-tuan tahu tak? Orang mengkaji tentang surah Fatihah tu, PhD yang terletak dekat, saya baca lah, dia ada tulis dekat Universiti Melaya lah, dia duduk kat library. Saya suka baca lah, suka baca kajian-kajian orang. Tuan-tuan tahu tak, kajian-kajian yang bagus tentang surah Al-Fatihah tu saja yang mereka karang PhD tu, yang sayangnya kajian itu hanya tersimpan dalam library semata-mata. Orang macam saya baca lah sebab kita buat kajian ya. Orang macam tuan-tuan, orang macam orang lain, akhirnya surah Al-Fatihah tu. Sebab itulah, bayangkan kalau Universiti Al-Azhar tu sendiri, macam mana PhD yang keluar dari Universiti Al-Azhar tu, yang kualitinya sangat-sangat tahap yang tertinggi. Dan tak ramai orang Melayu yang dapat PhD daripada Universiti Al-Azhar. Tapi sayangnya, dia kata apa, Mubarak masa dia merintah 32 tahun merintah Mesir, PhD itu ditenggelamkan dalam library-library. Akhirnya masyarakat Mesir yang hebat itu tidak jadi maju sampai sekarang ni. Jahatnya pemimpin ni mudah dapat, orang politik ni mudah buat pahala, mudah dapat pahala. Tetapi orang politik juga mudah terdedah kepada dosa, dan dosa dia berpanjangan sampai dia mati esok. Pahala dia boleh berpanjangan, dan dosa dia juga boleh berpanjangan sampai dia mati. Dosa jariah dan pahala jariah. Orang politik kalau dia ambil kesempatan, gunakan politik dia untuk dia berjasa pada rakyat, Allahu Akbar, subhanallah, pahalanya. Jabatan yang dia buat dia buat jabatan dengan niat kerana Allah nak tolong rakyat. Bayangkan berapa orang lalu kat jabatan itu, dia akan dapat pahala berterusan orang politik ni. Dan orang politik mudah dapat dosa, dan dosa tu juga akan berkekalan sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Sebab tu nak katakan bahawa masa yang tak mengizinkan, ada 20 minit lagi ni, dengan masa singkat ini kita katakan bahawa niat ini, patut kita dikatakan kat sini,
mereka yang hendak melakukan, berniat untuk melakukan suatu kejahatan akan mendapat pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Kan? Jangan kita niat nak buat jahat dengan orang, nak nayakan orang kan. Jangan ya. Bala bencana yang menanti kita ni, Allahu akbar ya. Sebab itulah masa hidup ni buatlah baik. Orang perempuan mudah dapat pahala. Kan? Dia niat daripada kau duk ialah basuh pinggan, basuh beras, cuci beras sebagainya. Niatkan apa? Nak bagi makan anak-anak. Bagi makan orang dapat pahala besar tu. Kan? Ayuhan nas ifshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Terlalu dengar benda ni ya. Wahai manusia, ifshus salam, sebarkanlah salam di antara kamu. Jumpa orang bagi salam, assalamualaikum, dapat pahala ya. Mudah dapat pahala. Tuan-tuan ya, kita dah umur tak makin lama ni. Umur kita tak lama ni ya. 60 tahun, 70 tahun kita akan pergi. Waktu kita masih ada lagi, baki sikit lagi ni, kita nak kumpul pahala sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Wa at'imu tu'am, bagi orang makan, belanja orang makan. Jangan kedekut. Kan, ajak kawan, sahabat-sahabat dulu, ya Allah ya Tuhan aku, cari siapa yang aku boleh belanja makan hari ni, siapa dalam susah miskin tu. Tuan-tuan, kalau kita bawa orang masjid lepas kuliah subuh tu, jom kita pergi ke Ali Maju, kan, bawa 4-5 orang, belanja dia orang makan, tak apa kita, kan, bagi makan roti canai ke apa pernah makan, belanja orang makan, belanja anak-anak kita makan, belanja anak isteri kita makan, pahala cukup besar ya Allah ya Tuhanku, kan. Belanja kawan-kawan makan. Wa at'imu tu'am, batulah sebarkan, bagi orang makan. Kita sekarang ni mudah kan, iklan kat Facebook tu nak bagi makan, nak makan untuk anak-anak yatim, kita cuma online je, transfer je ke akaun yalah badan-badan kebajikan dan sebagainya. Waktu kita tengah online itu, dan kita dengan Tuhan saja yang tahu berapa banyak kita online, dan ikhlas itu akan datang kat situ. Dia tak bawa cash kan, depan mata kita. Terus transfer pukul 11 malam, keluar lambang kita boleh transfer duit tanpa orang tahu. Subhanallah kan? Sebab itulah penting jaga sungguh-sungguh niat ni dalam kita beramal kebajikan ni. Jangan, sebab itulah banyaklah masjid kalau dia sponsor dia tulis hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Kenapa dia sebut hamba Allah? Orang yang sebut nama tu ikhlas juga, bukanlah dia tak ikhlas tidak Biasa bahagiannya letak hamba Allah supaya apa? Orang tak tahu siapa dia yang pergi di rumah tu. Kalau dia letak nama YB mana tu, janganlah kata dia tak ikhlas tidak. Dia letak nama tu, mungkin dia ikhlas juga. Tetapi ramai yang letak hamba Allah supaya apa? Nak jaga hati ni, nak jaga hati dalam ni. Susah nak jaga ni kan. Syaitan serang kita ni, Allahu akbar. Bangun tahajud pun macam tu. Kan? Bangun tahajud bukanlah benda mudah. Dia mari kacau lah hati ni, Allahu akbar. Sebab itulah hadis ini ditekankan betapa kita kena jaga niat. Last sekali dia kata apa? Poin yang terakhirnya, kebinasaan atau malapetaka yang menimpa suatu tempat atau negeri akan terkena seluruh penduduk tanpa mengira orang yang bersalah ataupun tidak. Kita sebutkan tadi maknanya kalau bala petaka mari, tengok macam katalah COVID-19 ni siapa yang kena? Orang tabligh dekat Masjid Seri Petaling. Saya sembang dengan AJK Masjid Seri Petaling, Dr. Fauzi UTM punya lecturer, dia AJK Masjid Seri Petaling. Dia kata masa kena tu ada seorang daripada Korea, orang kita daripada Korea, balik daripada Korea, join ijtimak tabligh. Lepas tu dia balik ke Korea, dia ada simptom-simptom tu, lalu semua kena kan. Kapet Masjid Seri Petaling dibuka. Sekarang ni tak pakai kapet lagi semaya tetai dia orang buat balik, kapet gulung-gulung buang. Jawi nak bagi sumbangan, dia hebat Seri Petaling ni. Jawi dah luluskan, DBKL dah luluskan untuk pasang kapet baru kat Masjid Seri Petaling. AJK Masjid menolak dengan baik. Dia tak naklah sumbangan yang besar-besar macam ni daripada kerajaan. Maknanya dia apa? Bil
bil dia orang bayar bulan-bulan, saya tak tahu siapa yang derma ni Masjid Seri Petaling ni. Bil dia, bil elektrik dia, bil semua, gaji cikgu, okeylah ada yuran budak-budak kan. Dan lah semua persalatan ni, kipas semua rosak-rosak semua ni, maintenance ni, dia tak pakai duit kerajaan tu. Dan Jawi sampai tahap dah lulus nak transfer je masuk akaun Masjid Seri Petaling, tapi AJK Masjid tak terima. Maknanya apa? Dermawan-dermawan yang menghidupkan Masjid Petaling ni ikhlas sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Profesor-profesor bangun pukul 3 pagi cuci tanah masjid tu. Cuci tanah masjid. Sebab tu dia tak nak cleaner. Tabung masjid, tabung, satu tabung pun tak ada kat Masjid Seri Petaling. Tuan-tuan, kita nak derma hari Jumaat, nak derma, tak ada. Tak terima derma kita. Allahu Akbar. Saya dengar, saya sembang dengan dia datang maghrib sampai isyak, saya terkejut. Kan? Terkejut betapa Masjid Seri Petaling ni, siapa yang, daripada mana duit dia uruskan tu, makna daripada derma orang tabligh ni yang ikhlas ni yang menyumbang ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, akhirnya lah, insya-Allah masuk akhirnya, poin penting ialah waktu kita berkhidmat, waktu apa sekalipun benda baik, niat kita kena jaga lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi